Salam sejahtera semua pelajar. Bahagian ini saya akan bincang dengan anda tentang proses keseimbangan pendapatan negara dua sektor. Okey, sebelum kita membincangkan bahagian proses, kita memahamikan dulu keseimbangan pendapatan negara terdapat dua pendekatan. Pendekatan pertama kita panggil pendekatan AEAS. Dalam pendekatan AEAS ini kita terdapat tiga cara menentukan keseimbangan pendapatan negara. Pertama, menggunakan jadual. Kedua, menggunakan kaedah Raja ataupun yang kita fahamkan Kelok. Dan kaedah ketiga adalah menggunakan kaedah persamaan ataupun yang kita fahamkan guna fungsi. Okey, pendekatan yang kedua kita panggil pendekatan suntikan bocoran, withdrawal bocoran, injection suntikan, iaitu juga melalui jadual, kelok dan juga persamaan ataupun fungsi. Okey, sekarang kita telitikan kaedah yang pertama, kaedah AEAS. Keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor. Kalau kita fahamkan ekonomi dua sektor, AS sama dengan AE. AS ini adalah pendapatan. AE terdiri daripada C dan juga I. Okey, maka terlebih dahulu kita cari Y sama dengan C tambah I. C 100 tambah I 20. I ini bermaksud pelaburan, iaitu 120. Kita cuba telitikan. Akhirnya kita dapati pada tingkat pendapatan 600, AE adalah 600. Maka perenggan pertama yang dekat pendekatan AEAS ini, kita fahamkan keseimbangan. Perenggan pertama ini kita akan mention keseimbangan pendapatan negara tercapai. Tercapai dekat mana? Tercapai pada pendapatan ataupun tingkat pendapatan RM600. Di mana syarat dia adalah apa? Di mana AS sama dengan AE, iaitu part pertama, keseimbangan tercapai. Sekarang kita boleh go on sebelum 600 ataupun selepas 600. Miss ambil bahagian yang sebelum 600. Okey, sebelum tingkat pendapatan 600. Okey, kita telitikan dekat sini apa lebih apa. Kita fahamkan Y ini juga mewakili AS. Okey, Y pendapatan adalah jumlah penawaran ataupun penawaran keseluruhan. Okey, kita telitikan 100, 200. AE lebih daripada AS. 280, 200. 360, 300. Dekat bahagian ini, kita dapati satu benda panggil AE lebih daripada AS. Maka dia wujud lebihan AE. Okey, lebihan AE bermaksud kalau saya ambil tingkat pendapatan 100, AE 200, AS 100, maka lebihan AE sebanyak 100. Okey, dekat sini sebab saya nak buat keseluruhan, maka saya beritahu AE lebih daripada AS, maka wujud lebihan AE. Lebihan AE, apa maksud lebihan? Lebihan perbelanjaan, bermaksud di pasaran keseluruhan perbelanjaan adalah lebih daripada penawaran keseluruhan ataupun penawaran agregat. Maka dekat keadaan ini, stok firma adalah lebih kurang ataupun berkurangan. Bila stok berkurangan, stok dekat storeroom tu berkurangan, maka dia akan menorong firma buat apa? Dia akan menorong firma tambahkan output ataupun tambahkan pengeluarannya. Dia orang faham panggil pengeluaran. It means tambahkan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Bila barang dan perkhidmatan dalam negara kita bertambah, dengan erti lain, jadi pendapatan negara akan naik. Pendapatan negara cenderung meningkat. Meningkat sehingga bila? Nampak pendapatan kita semakin meningkat. Sehingga AS sama dengan AE pada Y sama dengan RM 600.
Okey, kita tengok bahagian yang seterusnya selepas Y selepas tingkat pendapatan 600 bermaksud Y lebih daripada 600. Okey, let's say misal ambil yang 800. Kita nampak tak? AS 800, AE 720. Sini AS 700, ini AE 660. Maka kita dapati dekat kes ini adalah AS lebih daripada AE. Okey, bermaksud penawaran agregat di pasaran lebih daripada perbelanjaan agregat. Maka dengan erti lain, stok dalam pasaran, stok fitma akan bertambah. Bila stok fitma bertambah, stok dalam storeroom itu banyak lagi. Adakah dia akan dorongkan fitma tambah ke output? Tak. Maka keadaan ini dia akan dorong fitma kurangkan output. Okey, ataupun kurangkan pengeluaran. Maka keadaan ini akan menyebabkan pendapatan negara cenderung menurun. Okey, sehingga mencapai tingkat keseimbangan pada AS sama dengan AE. Okey, dia like that. Okey, ini AS, AE. AS lebih daripada AE, stok berlebihan. Stok berlebihan kita akan kurangkan output. Bila kurangkan output, kita punya pendapatan akan berkurang. Okey, sekali lagi dekat sini ujuk AS lebih daripada AE. Stok masih lagi lebih daripada apa yang perbelanjaan agregat di pasaran. Maka fitma akan kurangkan output lagi, kurangkan pengeluaran lagi. Bila kurangkan pengeluaran, pendapatan kita akan berkurang. Okey, ini adalah bahagian AES. Kita teruskan dekat bahagian suntikan bocoran. Kalau kita telitikan dekat suntikan bocoran, okey, suntikan bocoran syarat keseimbangan dia withdrawal equal to injection. S adalah sama dengan I. Maka kita cari dekat jadual S sama dengan I. Ada tak? Ada. 20, 20. Maka tingkat keseimbangannya adalah pada pendapatan 600. Sama juga dekat sini kita akan mention pertama, perenggan pertama kita akan beritahu keseimbangan pendapatan negara tercapai pada Y sama dengan RN 600. Kenapa? Kena beritahu. Kerana S sama dengan I. Okey, maka tingkat keseimbangan tercapai. Okey, kita telitikan dekat bahagian yang di atas. Okey, kita letak dia sebagai perenggan kedua. Okey, pada Y kurang daripada RM 600. Okey, bermaksud 500, 400, 300, 200, 100 kosong ni. Kita dapati satu benda, S kurang daripada I. S kurang daripada I. Nampak tak? S negatif, I 20. Okey, ini kosong, ini 20. Maka kita dapati I adalah lebih daripada S. I adalah suntikan, S adalah bocoran. Ataupun kita fahamkan suntikan lebih daripada bocoran. Okey, maka kita fahamkan dia wujud AE akan meningkat. Misalnya kenapa AE boleh meningkat? Okey, suntikan bermaksud kita punya tambahan perbelanjaan ke aliran pusingan pendapatan. So, tambahan perbelanjaan banyak lebih daripada bocoran pengaliran keluar, maka AE kita akan naik. AE perbelanjaan agregat bertambah. Kalau perbelanjaan agregat bertambah, maka stok di pasaran akan berkurang. Bila stok di pasaran berkurang ataupun stok fitma akan berkurang. Bila stok fitma berkurang, dia akan menorong fitma buat apa? Dia akan menorong fitma tambahkan output. Bila dia output bertambah, maka dia akan menyebabkan pendapatan negara kita meningkat. Cenderung meningkat sehingga bila? Sehingga mencapai keseimbangan pada Y sama dengan RM 600, iaitu S sama dengan I. Okey, kita telitikan lagi dekat bahagian yang seterusnya. Okey, kita tengok bahagian perenggan ketiga. Okey, kita tengok bahagian perenggan ketiga, iaitu pada Y lebih daripada RM 600.
Okey, kalau lebih daripada 600 bermaksud boleh 700, 800. Kita telitikan telitikan ini 60, ini 20, ini 120. Kita dapati dekat sini adalah S lebih daripada I. S lebih daripada I. S bocoran. Okey, ataupun kita fahamkan bocoran lebih daripada suntikan. Okey, bocoran lebih daripada suntikan bermaksud duit yang mengalir keluar. Pengaliran keluar daripada aliran pusingan pendapatan lebih daripada tambahan masuk, maka keadaan ini akan menyebabkan perbelanjaan agregat kita turun. Bila perbelanjaan agregat turun, dia akan menyebabkan stok khidmat bertambah. Okey, perbelanjaan tak banyak, so pengeluaran itu tak banyak orang beli, jadi stoknya berlebihan, bermaksud bertambah. Stok fitma bertambah, maka keadaan ini dia akan menorong fitma kurangkan output. Bila kurangkan output, dia akan menyebabkan pendapatan negara turun sehingga mencapai keseimbangan pada Y sama dengan RM600, iaitu S equal I. So, setengah pelajar mungkin dia akan cakap, misal kenapa output turun, kita punya pendapatan negara akan turun. Okey, ini kita kena imbas kembali kepada bab 2. Bab 2, pendapatan negara apa maksud? Jumlah nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan oleh sesebuah negara. Nah, nilai barang akhir dan perkhidmatan is mean pengeluaran kita, bermaksud output kita. Kalau output kurang, bermaksud pendapatan negara kita akan cenderung turun. Nampak tak dekat sini? Dekat sini. S lebih daripada I. Stok bertambah. Stok bertambah, kita akan kurangkan output. Kurangkan output, maka pendapatan kita cenderung turun kepada 700. Bila sampai ke 700, again, you punya S lebih daripada I. Bocoran lebih daripada suntikan lagi. So, stok bertambah lagi. Stok bertambah, kita akan kurangkan output lagi. Maka keadaan ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan. Okey. Mungkin anda akan tertanya, apa perbezaannya guna AEAS dengan guna suntikan bocoran? Kalau guna suntikan bocoran, of course lah, ini kena guna suntikan bocoran. The second thing, dia akan tambah satu benda ini. Okey. Kalau kita guna yang AEAS, nampak tak? Dia tak ada suntikan bocoran, sama juga. Yang bahagian sini semua akan sama. Okay? Cara penerangan dia adalah sama. Okey, bahagian keseimbangan pendapatan dua sektor dengan menggunakan jadual setakat ini sahaja.